Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dari kitab, kita tengok muka surat 170, bertengkar, berbahas dan berbantah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, masih lagi dalam bab berkaitan dengan bahaya lidah. Bahaya lidah itu. Lidah kita ni tuan-tuan, dia tak ada tulang. Jadi bila dia tak ada tulang ni, dia boleh straight, dia boleh bengkok, dia boleh kemik, dia boleh besar, dia boleh nipis, dia boleh rasa. Tang tu lah masam, tang tu manis, tang tu pahit, tang tu semua. Dia agak fleksibel lidah ni. Sebab tu Nabi SAW pesan dekat sahabat, antaranya apa dia? Jaga lidah, Nabi pegang lidah, jaga ni Nabi kata. Kerana disebabkan lidah ni, ramai orang tergelincir masuk dalam neraka Allah SWT. Disebabkan lidah juga, seseorang tu boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Menyebabkan semua dosa dia daripada beranak sampai hari dia mengucap, diampunkan oleh Allah. Disebabkan lidah juga boleh menyebabkan seseorang terkeluar daripada Islam, murtad dengan percakapan kita. Jadi bila kita mengaji kitab kita, main hujung-hujung ni, bahagian tasawuf ni, bahagian akhlak ni, dia kena jagalah lidah kita ni daripada beberapa benda. Sebelum ni kita jumpa dah berbohongnya, sebelum ni kita tengok dah mengumpat dia. Maka malam ni kita akan masuk dalam 3 benda yang utama. Yang pertama adalah mira'un, yang kedua jidal dengan munaqashah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Yang keempat, bertengkar, berbahas dan berbantah. Engkau peliharakan lidahmu daripada bertengkar, mira', yakni mencela serta membantah kata-kata orang dan membenarkan diri dia. Jidal yakni berbantah pada masalah ilmu dengan mendirikan dalil kerana hendak mengaibkan orang yang lain. Dan berdebat, bercakap yakni membantah perkataan orang. Jadi tiga benda ni kalau ada dekat kita, dia tak bagus. Dia tak bagus. Apa benda pun tuan-tuan, dia ada limit dia lah. Ada limit dia. Kalau kita nak bertengkar tu, ada, dia kata 2. Satu ada tempat, satu lagi ada level atau limit dan tahap dia yang boleh. Bertengkar ni bukan semua benda tak boleh. Ada yang boleh. Bila orang yang mai di hadapan kita tu, dia bercakap lebih kurang bab Nabi SAW, bab Islam, dia hina ulama', maka kita mai cakap dengan dia, orang nampak macam nak fight dengan dia. Tapi ada tahap dia, ada batas dia. Kita letak di tempat yang betul. Dan kita nak bertengkar dengan orang pun ada tahap yang betul. Bila orang tu dia ada cakap satu benda yang boleh menghina Islam dan sebagainya. Kalau benda tu mai peringkat menghina Islam, menghina Rasul, bukan sahaja cakap, bahkan di dalam Islam dibuka ruang hatta untuk peperangan sekalipun tidak menjadi masalah. Kerana banyak kita tengok sejarah-sejarah
apabila ada unsur-unsur penghinaan atau unsur-unsur nak defend diri sendiri atas nama agama, atas nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan tu dibolehkan. Tapi menjadi hobi seseorang, semua benda tu dia nak mirak, dia nak bertengkar, kira dia yang betul. Apa benda pun dia kira dia yang betul. Perbuatan ini adalah perbuatan yang cela dalam syarak. Dia rasa dia lah kemai. Dia nak cakap dengan orang, dia kata bukan macam tu. Dia semua dia ada buah dia sendiri. Perangai tu perangai yang tak bagus. Yang kedua nama dia pada jidal. Jidal ni berbantah pada masalah ilmu dengan mendirikan dalil kerana nak mengaibkan orang. Dia nak merendahkan orang tu. Dia berbahas dengan orang tu tujuan supaya biar dia hina, biar dia kalah, biar dia malu, biar dia aib. Cara tu dengan niat macam tu, bila cakap berbahas dengan orang macam tu, maka perbuatan macam tu adalah tegah di sisi syarak. Tapi ada perbahasan yang boleh tak? Boleh dengan ilmu, tapi bukan dengan niat nak menjatuhkan orang tak. Dua orang ada satu topik, kita berdebat. Topik apa? Topik apa-apa lah. Berkaitan hukum hudud tak boleh berdebat lah. Mau tak mau memang kena terima. Benda lain. Contohnya apa? Nak besarkan anak di asrama bagus ke? Nak sekolah ulang alik bagus ke? Dia ni pun cakap ujah dia, dia ni pun cakap ujah dia. Topik apa-apa, kita berbahas dengan ilmu dan pengalaman, itu tak jadi masalah. Tapi berbahas ini sehingga nak mengaibkan orang, sengaja nak melondehkan maruah orang, yang tu semua ditegah di dalam syarak. Kalau tuan-tuan pernah jumpa satu kisah yang berlaku pada para sahabat Nabi SAW, yang boleh saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada malam ni, adalah berkaitan dengan seorang lelaki daripada Mesir. Seorang lelaki daripada Mesir, dia jumpa Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Siapa dia Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar ni anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia main. Sayyidina Abdullah bin Umar dia duduk sembang-sembang dengan sahabat-sahabat lain. Laki ni dia duduk. Laki ni tanya dekat Sayyidina Abdullah bin Umar, sebab penduduk Mesir memang tak minat sangat dekat Sayyidina Osman. Zaman tu zaman Khalifah Sayyidina Osman. Orang Mesir memang duk, bahasa Pulau Pinang, duk bara lama dah dekat geng-geng kat Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Dia main. Dia kata, wahai Abdullah bin Umar, aku nak tanya dekat hang satu benda, dan aku harap hang boleh jawab dengan aku. Kerana isu ni kami di Mesir ni lama sangat dah tersebar. Aku pun tak maulah nak percaya benda-benda buruk ni. Jadi aku pun Aku pun nak tanya kepastian dekat hang, betul ke tak betul benda tu. Ada 3 cerita yang orang suka duk sebar cerita pasal Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Apa dia? Yang pertama, depa kata Sayyidina Osman ini adalah orang yang lari daripada medan Uhud. Masa orang perang Uhud, tengah kelang kabut perang tu, ada yang lari, ada yang stay. Antara yang lari, yang tinggal medan Uhud adalah Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Aku tanya orang, betul ke tak betul cerita ni? Abdullah bin Umar kata, betul kisah ni, betul, nombor 1 betul. Laki Mesir tu kata, oh baru tahu. Aku nak tanya yang nombor 2. Dia kata, betul ke Sayyidina Osman dia tak main perang Badar? Orang semua sahabat besar-besar pi perang Badar, tapi Sayyidina Osman dia tak pi perang Badar. Sayyidina Abdullah bin Umar kata, betul dia tak pi perang Badar. Dan yang ketiga, aku nak tanya dekat hang, betul ke ketika peristiwa Bai'atul Ridwan yang berlaku ketika Hudaybiyah, yang Nabi SAW tak boleh nak masuk Mekah tu, ketika tu juga Sayyidina Osman tak ada? Betul tak 3 benda ni? Dia kata betul, 3 betul. Laki Mesir tu dia kata apa? Baru aku tahu, selama ni aku duk dengar-dengar ya cerita, memang betul lah kepimpinan Sayyidina Osman ni dia memang tak guna. Rupanya dia tanya pada Sayyidina Osman ni, Sayyidina Abdullah bin Umar ni apa dia?
dia nak dapatkan mileage politik supaya dia dapat meranapkan terus pemerintahan Saidina Osman, nak menimbulkan fitnah. Aku dah tanya dah dekat Abdullah bin Umar, dia sendiri habaq kata Saidina Osman ni tak bagus. Jom kita pergi fight, kita berontak, kita jadi puak yang berpecah daripada kesatuan yang dibuat oleh Khalifah Saidina Osman. Saidina Abdullah bin Umar boleh bau dah. Soalan laki Mesir ni bukan orang yang baik. Soalan dia tu nak buat cerita tak baik. Maka Saidina Abdullah bin Umar kata kat dia, sebelum hang nak pi balik cerita dekat member-member hang geng-geng Mesir, biar aku cerita dekat hang apa yang sebenarnya berlaku di sebalik 3 benda tu. Yang pertama, hang bagi tahu kata dia lari daripada medan pertempuran Uhud. Betul. Tetapi hang kena faham, orang-orang yang lari itu antara orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat 155, Allah Ta'ala sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani innamastazallahumush syaitanu bi ba'dhi ma kasabu wa laqad 'afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Maksud dia apa? Bahwasanya orang-orang yang melarikan diri, yakni berpaling di kalangan kamu pada hari pertempuran Islam dan kafir pada perang Uhud itu, sesungguhnya mereka sebenarnya digelincirkan oleh syaitan dengan sebahagian daripada perbuatan yang salah yang mereka lakukan, dan demi sesungguhnya Allah telah memaafkan mereka, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyabar. Laki tadi tu baru je nak type dalam grup WhatsApp, nak sembang dengan geng-geng Mesir, dia tak jadi nak type, dia berhenti sat dulu. Nombor 2, aku nak bagi tahu kat hang, bila hang tanya kat aku sebab apa Saidina Osman tak ikut perang perang Badar, aku nak bagi tahu kat hang, ketika perang Badar, anak Nabi SAW yang menjadi isteri dia sakit yang sangat teruk, dan dia mendapat keizinan daripada Nabi SAW supaya tidak ke medan pertempuran Badar ketika itu, dan Nabi SAW menjanjikan pahala dan bahagian pada orang-orang yang menghadiri perang Badar. Dia tak pi, maksudnya dia ada sebab yang utama yang dia nak pi. Dan yang ketiga, aku nak bagi tahu kat hang, bila hang tanya bai'atul ridwan, sebab apa Saidina Osman tak ikut? Kerana Nabi SAW utus dia pi ke Mekah, dan kalaulah ada orang lain yang lebih terhormat daripada Saidina Osman ketika itu, nescaya Nabi SAW akan utuskan orang tu. Lagipun bai'atul ridwan hanya berlaku setelah Saidina Osman radhiyallahu anhu ke Mekah, maka Nabi SAW seolah-olah menjadikan wakil diri dia pada bai'atul ridwan kepada Saidina Osman radhiyallahu anhu. Mendengar cerita daripada Saidina Osman sendiri, Saidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sendiri, maka Nabi Saidina laki daripada Mesir tu, dia tak jadi nak pergi buat cerita pelik-pelik macam tu, tak jadi dah. Sebab tu hari ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa topik kita nak berdebat ke, nak jidal ke, nak fight ke dengan orang semua, nak berdebat dan sebagainya, pastikan apa yang kita nak cakap tu dia tepat dan betul. Kerana ramai orang yang dia tanya dengan kita tu, dia ada benda yang di sebaliknya yang dia nak tanya. Tuan-tuan tanya dalam kuliah ni pun kita boleh tahu tanya sebab apa. Ada orang tanya, dia memang nak tahu. Ada orang tanya, dia nak kenin orang. Ada tuan-tuan, dia jumpa dia dengan isteri, jangan sama duk main kuliah ni, isteri dia tak pakai stokin, naik motor duk makan di Sungai Batu, makan roti canai pagi. Dia tengok, Allah, geng masjid stokin tak pakai, sembang macam mana masuk syurga. Saang ustaz main kuti bagi yang Ustaz, saya nak tanya, kalau apa hukum kalau isteri kita naik motor kita tapi dia tak pakai stokin, boleh ke Ustaz? Soalan tu dia tahu dah. Kita pun boleh bau dah soalan tu. Sambil dia tanya, dia duduk usia member dia tu, dia duduk usia. Dia syok Ustaz nak taruh dia. Yang ni nama dia apa tuan-tuan? Antu Ayak nama dia. Dia bukan nak tegur orang, dia nak dapat apa? Dia syok kalau kawan dia kena. Bawa hantar, sembang sangat, main ceramah semua. Tengok, ni dia, bini macam tu. Padahal hak tanya, bini dia keluar rumah sidai baju tudung pun tak pakai. Dia nak cari salah orang tu. Yang nak cuba berdebat dengan orang tu, dia pun tak kemah terang-benar sangat. Tapi janji orang lain tak apa bagus pada dia. Itu perangai manusia ni tuan-tuan ada.
Kita boleh tahu, Ustaz saya nak tanya. Okey. Tapi ada orang yang betul dia nak tanya. Contohnya Tok Imam masa 2-3 hari lepas, contohnya semayang Zuhur, dia bagi salam rakaat ketiga. Jadi kelang kabut masjid, dia ni bangun, dia tu bangkit, dia tu baru main semayang. Ada yang tengok serabut, dia start motor pergi semayang masjid lain, dia pening. Jadi dia tak tahu isu ni macam mana. Maka dia pun tanya, Ustaz baru ni ada jenis-jenis soalan. Jadi Ustaz tu pun tanya. Jadi orang yang dengar semua jadi clear. Sebab dia ni cakap macam ni, dia ni cakap macam ni. Tanya tu bagus, tapi tanya bagi clear. Jangan tanya nak bohong orang. Umur kita duk main makin lama makin meningkat ni, dia kena ada satu nama dia matang. Otak kena fungsi dengan elok, wiring semua kena cantik dah. Tapi kalau main peringkat umur macam ni pun nak kenen orang, nak kutuk orang, yang tu semua ada satu yang tak kena dengan kita. Dan jidal ini, berbahas ini, macam saya beritahu tuan-tuan, ada benda yang baik, ada benda yang tak baik. Contohnya Nabi Allah Nuh alaihi salam, dia berbahas dengan kaum dia. Depa cakap, dia bagi tahu dalil. Depa cakap, dia bagi tahu dalil. Sehingga orang-orang yang dapat berbahas, berjidal dengan Nabi Nuh, dengan dalil, dengan bukti, dengan fakta, dengan angka dan sebagainya semua lengkap, maka geng-geng Nabi Allah Nuh alaihissalam depa bara. Depa kata apa? Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Wahai Nuh, hang pun dah banyak dah jidal dengan kami. Kami pun dah banyak berbahas dengan hang. Lah macam ni lah Nuh, kami pun pening cerita dengan hang. Hang beritahu Tuhan hang ada azab apa? Azab ke apa kan? Antak mai kami pun malas sembang dengan hang. Tu nama apa? Orang yang kalah, failure bila cakap macam tu. Bila dia tak tahu nak cakap apa dah, dia kata hang buat turun azab lah. Kami sembang dengan hang pun bukan ada apa pun. Hang duk cerita, kami duk cerita. Hang cerita, kami cerita. Kami cerita, hang cerita. Dan lalai tak jadi kerja. Buat main lah azab, buat azab lah. Senang cerita, baik kami mati orang lah. Hang mau kami mati kan? Biar kami mati. Uloh cakap tu. Bukti dia apa? Bukti dia apabila Nabi Allah Nuh alaihissalam berjidal dengan mereka dengan bukti, dalil, fakta dan angka dan sebagainya, mereka tak mampu nak jawab, mereka jadi lemah. Para anbiya alaihi salatu wassalam, Allah beri pada mereka kepetahan bercakap. Walaupun Nabi Allah Musa alaihissalam, dia doa ke Allah apa? Surah Taha, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Lepaskan ikatan yang membelenggu lidahku. Masa kecil Nabi Allah Musa alaihissalam pernah dites power oleh Fir'aun, sebab dia nampak dia ni macam pelik, ni budak ni dia macam intelijen yang pelik, macam power sangat ni. Mari kita try, kita bawa api, kita bawa susu, kita tengok apa benda yang dia nak ambil. Dia ambil susu, tapi Jibril alaihissalam tak mau kekeliruan timbul ketika kecil. Bagi dia terambil api dan letak sikit di lidah dia. Dia jadi pelat. Bukan pelat, maksudnya dia tak berapa fasih sangat. Tapi walaupun kefasihan, sebab tu Nabi Allah Musa AS doa supaya wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan belenggu yang mengikat lidahku. Tetapi walaupun belenggu-belenggu tu, ilham tu mai pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hujah-hujah yang dibuat oleh Nabi Allah Musa AS, memang Fir'aun dia surrender tadi. Tuan balik Umar, buka surah Syu'ara juzuk 19. Nabi Allah Musa AS hujah dengan Fir'aun. Fir'aun tak ada buah. Fir'aun kata apa? Siapa ikut Nabi Musa, aku tangkap bawa penjara. Itu lah buah dia. Dia tak boleh cakap, dia tak boleh hujah lah. Dia cakap. Satu sebagai contoh kat tuan-tuan, Nabi-Nabi ni dia petah bercakap, sehingga Fir'aun yang kononnya dia hebat, dia lemah. Dalam surah Taha, Nabi Musa ditanya oleh Fir'aun, Qala wa ma rabbul alamin. Wahai Musa, Tuhan sekalian alam tu apa? Perkataan wa ma rabbul alamin tu menunjukkan bahawa ihtiqar, maknanya nak hina. Ma ni tuan-tuan kita guna untuk satu benda yang tak ada akal. Contohnya meja, kerusi, kapet, bangunan, lampu. Kita guna ma. Contohnya dalam bahasa Arab,
ma haza, what is this, ini apa. Tapi kalau manusia, kita tak kata ini apa, ini siapa. Dalam bahasa Arab kita tak panggil ma, panggil man. Man haza. Walaupun man ini bukanlah layak untuk Allah Ta'ala, sebab Allah tu bukan manusia. Cuma dalam bahasa kita tak guna ma, sebab ma li ghairi aqil, untuk benda yang tak ada akal, benda-benda jamadat, benda-benda keras. Tapi Firaun menggunakan ma untuk Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Hang kata Tuhan hang hebat sangat. Main cerita terang mana hebat sangat. Tuhan hang tu apa? Nabi Musa kata, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqahu thumma hada. Tuhan aku yang create rupa untuk satu-satu benda. Buaya muka dia macam ni, bewak macam ni, bangau macam ni, burung macam ni, jiraf jenis tinggi, kaki ada dua ke bawah gitu, cicak jenis lekat di dinding, ikan jenis berenang. Tuhan aku yang buat. Rupa-rupa tu Tuhan aku yang buat. Kreatif Allah buat macam-macam. Tuan-tuan, Allah buat manusia pun muka tak sama. Tuan-tuan boleh tengok Nigeria, ada 10,000 orang Nigeria dalam stadium Nigeria, semua muka hitam, semua rambut keriting, tapi muka leleng. Muka hitam tapi leleng. Muka ni lain, muka ni lain, muka ni lain. Ada 5 orang tapi semua muka kulit hitam, lebih kurang rambut semua sama, besar semua sama, tapi ada passion, muka lain, muka lain, muka lain. Tuhan aku yang buat tu. Hang boleh buat? Buah tu buah penamat. Firaun menerak tu. Thumma hada, kemudian ilham Allah beri. Penyu bila bertelur, dia tak akan pi ke darat, dia tak akan pi highway, dia akan jalan pi masuk dalam air. Siapa ilhamkan pada anak penyu yang kecil tu? Allah buat. Hang boleh buat? Firaun memang bara buah tu. Tuan-tuan kalau baca, Firaun ni memang dia manusia, memang tak erti depan, tak erti hujah, dia memang manusia paling hina ni. Dia hanya duk modal apa? Modal tenaga dia, modal dia punya kuasa dia, modal dia punya harta dia. Hal tu tak ada beza apa. Maka jidal yang macam ni dilarang dalam syarak. Tujuan Firaun jidal dengan Nabi Musa supaya apa? Supaya nak merendahkan Nabi Musa, nak menghina syariat, nak menghina Islam. Jidal ini dilarang dalam syarak. Kalau setakat jidal biasa, macam orang Pulau Pinang ni, dia tuan-tuan tak boleh kata dia jidal. Dia memang saja sembang macam jidal lah. Pulau Pinang kan, oi apa, tak apa hati, kita ingat fight ke apa. Saya di Mesir, yang member saya seorang, Ustaz Raub tu, duduk dekat Kuala Lumpur tu. Kami dua orang geng Penang 786 kuah taruh atas banjir. Kami kalau sembang geng-geng Johor dia takut. Dia tahu ya, awak apa bergaduh dia dah. Tak, ni tak gaduh, ini nama ukhuwah Islamnya. Kami Pulau Pinang masih sembang apa ni. Tuan-tuan tengok duduk di traffic light sudah Pulau Pinang, duduk di traffic light 2 orang sembang dengan motor. Kita ada ingat macam nak buka helmet, nak bagi tengah kepala orang memang fight gila-gila. Sembang pasal apa? Sembang pasal nak beli barang DIY. Bukan topik apa pun, saja dia beli barang ke apa, ataupun cerita pasal dia sarapan. Oi, aku ni sarapan tadi sampai nasi lemak tu, hampir kena beli esok tu. Kita ingat topik apa dia nak bergaduh. Tak, dia memang jenis beranak macam tertelan mikrofon siap-siap kata. Jadi tak boleh nak buat apa kata. Macam tu kita boleh kata jidal tak? Tak boleh. Jadi kita kena tengok dulu wakil kawasan tu macam mana. Kawasan orang tu, perangai orang tu. Kerana apa? Kerana kebiasaan yang berlaku pada orang kampung tu juga menjadi satu hukum hakam dalam syarak. Jadi kita kata, yang pada orang tak boleh jidal. Aku ngaji dengan kitab Hidayah tu Salikin, orang tak boleh sembang itu. Sebab memang kami tak bergaduh pun, memang member. Macam ni kalau sembang, kira lebih akrab kami geng Pulau Pinang. Macam tu sembang. Sembang bola macam nak terbakar. Apa? Kedai kopi tu. Dan yang ketiga adalah berdebat, yakni munaqasyah dalam percakapan, yakni membantah perkataan orang. Munaqasyah ni berbantah, atau kita kata berbincang lah. Bincang kok elok, berjidal, bermunaqasyah kok tak elok. Berbantah, fight, gaduh dengan orang, tak puas hati dengan orang, semua orang tak puas hati. Ada tu. Ni nak main 2 benda lah. Apa dia nak main? Satu pilihan raya masjid, satu pilihan raya umum nak main lah. Saya habaq kat tuan-tuan yang belum daftar, tolonglah daftar. Bukan nak suruh undi parti mana, tak. Saya susun daftar dulu.
Jangan sembang, oh kami tak puas hati, kami nak penegak ni, kami nak kerajaan ni. Tak, hang daftar ke tak? SPR daftar ke tak? SPRM. Kita pilihan raya punya ni daftar ke tak? Dia kita tak daftar. Sembang apa daftar sembang. Dia cerita anak-anak lah tapi tak kahwin. Anak aku nanti aku memang nak bagi masuk mak tafiz lah. Memang aku tak cakap banyak lah, bagi anak-anak jadi ulama semua. Dah nikah ke belum? Tak, ingat tahun depan baru nak cari jodoh. Sembang nak pergi haji, tabung haji pun tak buka lagi akaun, pergi buka dulu lah. Lah ni buka pun 2225 4 minit lagi dajal nak main baru boleh pergi haji. Tu pun hang tak daftar lagi, hang tengok Ya'jud Ma'jud mai baru hang boleh pergi haji. Daftar dulu tuan-tuan, bubuh potong apa semua baru boleh sembang. Ni nak cerita kami nak kekalkan kerajaan yang ada, kami nak ubah kerajaan, kami nak bawa semua kebaikan. Tak cerita dia, daftar ke tak? Daftar dulu. Saya dipahamkan minggu ni ke Jumaat ni depa nak main buka booth untuk pendaftaran kan. Jumaat ni tuan-tuan yang belum daftar bawa IC mai daftar. Di mana tempat kita duduk kita daftar supaya kita boleh mengundi. Nombor 2, geng-geng berdebat ni yang kita sembang munaqasyah ni, depa nanti mai masa bila? Mesyuarat Agung Masjid. Semua nanti mai lah buat kemas. Saya banyak kali dah cadang tapi siapa pun tak mau terima cadangan saya. Tahu apa saya cadang? Mesyuarat Agung pemilihan anak Korea berlaku selepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh. Malam tu katalah qiyamul lail oleh Ustaz Syahul. Lepas subuh semua wirid apa semua habis semua dah. Lepas tu terus dengan mesyuarat. Kita nak tengok muka mana nak main sembahyang subuh. Nak jadi pengerusi, nak jadi ahli jawatan kuasa, boleh, tak ada masalah. Dua niat kita, saya selalu habaq benda ni. Pertama sekali hang nak jadi ahli jawatan kuasa yang baru menggantikan pengurusi dan sebagainya, boleh tak? Boleh. Pertama, niat hang adalah nak bagi elok apa yang sedang ada sekarang ni. Benchmark Sungai Tiram ni bukan semua orang boleh buat. Tak semua pengerusi boleh duduk dari awal kuliah untuk setiap kuliah, tak semua tempat tuan-tuan. Ada tempat ada tempat pengurusi tak ada. AJK pun tak ada. Ada tempat tuan-tuan, okey, pengurusi dia duduk. Tuan-tuan bila waktu nak jumpa ahli jawatan kuasa pun ada. Kalau kita nak ambil, boleh. Bagi lebih pada tu. Siapa nak jadi pengurusi ahli jawatan Korea masjid, boleh. Tapi biar aku tanya satu soalan. Hang main sini. Hang nak jadi AJK kan? Betul. Hang calon jadi pengurusi baru kan? Okey. Lari hang beritahu aku 3 ustaz yang mengajar kat masjid ni dan 3 kitab yang dia guna. Hang cakap. Ni ustaz apa tahu dia ada 2-3 orang lelaki nanti main. Memanglah lelaki. Takkan pondan main mengajar. Ustaz lah. Tak aku mau nama ustaz tu. Dan kitab apa dia mengajar? Kitab tak tahulah, kitab ni agama Islam lah. Memanglah. Takkanlah ajar agama lain bagi hang. Dia tak tahu apa masjid, kuliah, ceramah apa habuk pun tak tahu tapi dia mau. Masjid semua mau. Nak ambil boleh. Nak jidal, nak munaqasyah, nak berdebat, semua boleh. Tapi bagi kita fikir, aku nak buat lebih baik daripada ni. Kalau tak ada niat macam tu, adalah lebih baik jangan cari dosa tambahan. Dosa kita pun melambak lah tuan-tuan. Cari dosa bagi lingkup masjid semua buat apa? Orang duk elok-elok dah, kita main tengok, masjid ni bagus dah benda ni. Tak apa. Nombor jalan. Biar pergi. Bagus, kami support. Yang tu baru anak Korea champion. Ini anak Korea main kira nak tarik bagi jatuh. Hang faedah apa? Apa faedah kalau benda elok tu kita bagi jatuh? Siapa dapat faedah? Kalau siapa dapat faedah? Berapa ramai manfaat dapat daripada masjid kita yang mulia ini dapat manfaat, tapi kita nak mai bagi kuasa. Kalau masjid tu tak betul, pengurusi pun tak betul, ahli jawatan kuasa tak betul, sembahyang Jumaat khatib pun tak tahu pergi mana nak kena cari tuan-tuan siapa boleh jadi khatib, tolong Ustaz. Khatib minggu ni tak mai, dia pergi jalan pergi Pulau Bangkok. Dia bertukar, dia pergi Bangkok minggu tu. Jadi berhapik masjid tak ada orang, azan pun ikut dan tu Zuhur Asar. Masjid macam tu, okey tak apalah, saya rasa baguslah kami nak masuk jadi calon ahli jawatan kuasa, nak bagi elok balik. Okey, cantik Tapi dah elok semua nak kacau apa? Ada. Nak jadi boleh. Bagi elok. Nombor 2, kita buat lepas subuh. Kalau hang boleh main sembahyang subuh, maknanya hang layak lah. Kalau subuh pun 8.30, jadi ahli jawatan kuasa masjid. Kambing 32. Itu mudahnya.
Kerana semua itu iaitu menyakiti orang dan menjahilkannya, mencela perkataan orang, memuji diri sendiri ditegur oleh Nabi SAW seperti dalil yang akan datang. Jadi bila kita berbahas, bila kita berkelahi, bila kita lawan dengan orang, dia mesti akan ada satu episod merendahkan orang, menghina orang, mengaibkan orang. Last-last kita akan kata kita yang bagus. Perbuatan tu perbuatan yang syarak tak berapa suka. Dari segi akhlak Islamiahnya tak ada. Kita mau kalau boleh semua benda. Macam mana orang cakap dengan kita elok-elok, kita kena cakap dengan orang pun elok-elok bagi kat dia juga. Okey. Kata Syekh Abdul Mu'ti yang membuatkan penjelasan bagi kitab Matan Jawharah dan kata-kata Imam Ghazali lebih kurang syarah pada apa yang kita sebut. Kita tengok di bawah tu makna munaqasyah. Makna munaqasyah itu lebih umum daripada mirak dan jidal, kerana mirak dan jidal itu dinamakan munaqasyah. Dan munaqasyah itu sah dengan makna mukhasamah, yakni membantah perkataan orang kerana menuntut haknya atau menuntut kebenarannya, seperti yang disebut dalam Imam Al-Ghazali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Nabi SAW, inna abghadur rijali ilallahi ta'ala aladul khasam, bahawa laki yang dibenci oleh Allah Ta'ala itu adalah laki yang suka berkelahi, suka bantah, suka cakap tinggi suara. Dia seorang nak betul, semua orang tak betul, kerja fight dengan orang, kerja bagi sakit hati orang. Yang ni orang yang tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jaga-jagalah akhlak kita. Macam saya bagi tahu tuan-tuan, ada kiranya kita kena tinggikan suara. Contoh bila kita kena tipu, bila hak kita dinafikan, adalah masanya. Tapi semua masa kita tak boleh nak marah. Contohnya, kalau tuan-tuan tengok baru ni kan viral, itu banyak di pasar raya. Dia ni duduk belakang, dia tu beli barang banyak, jadi banyak pun lama lah. Bila banyak lama, dia ni bara. Di depan dia kata, apa hang beli banyak sangat ni, hang tak guna, hang terajang troli dia tu semua. Bahaya pula hang ni. Dia tak boleh tengok orang lebih lama pada dia. Dan hang dah tahu dia tu beli barang banyak, hampir beratok di kaunter lain lah, melingkup orang, dah beratok belakang dia, tahu banyak, lepas tu bebai kat dia pula. Perangai ni perangai buruk. Kadang-kadang boleh jadi juga orang dah hijau, dia tak jalan lagi, sat dia jalan lah. Budak perempuan umur 20 baru dapat lesen apa, aku biasa duduk tengok handset semua hijau, dia horn ni hijau tu, kawan tu terlepas telefon semua, pi ke tepi, buka tingkap, maki perempuan tu pula 7 kilo, kopiah atas kepala. Tak cukup, ya hanana pula, kiri kanan, miswak sampai 5. Miswak sampai 5, celak sampai bawah ni, maki pula perempuan tu, apa tak ada otak kau, tang ni nak main handset semua. Lah, bukan dia langgar sampai kena kereta hang, lambat 3 saat nak hijau nak jalan. Dia jadi bengis, jadi marah orang, jadi tempik pada orang. Tak boleh orang parking depan rumah dia, maki horn sampai tak boleh berhenti-henti, setengah jam horn. On. Dia tu duduk tingkat 3, hantar barang sat je. Food Panda parking sat kat apartment, kat dia punya parking tu, dia punya marah. Kawan tu keluar muka jadi kecut tu, kerana ambil barang lah. La ilaha illallah. Sat lah dia minta barang, bukan dia nak duduk situ terus. Saat dia keluar lah, bukan dia nak pergi mana pun. Perangai itu dia akan main satu peringkat, jadi marah, jadi bengis tanpa tahuan. Orang suka berkelahi ni, Nabi SAW sebut orang yang tak diminati atau dibenci oleh Allah Ta'ala. Yakni banyakkan bantah dan berkelahi, kerana kesemua itu ditegah dalam syarak sekalipun dia benar. Kata Nabi SAW, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Siapa yang meninggalkan perbantahan sedangkan ia batil, nescaya dibinakan baginya rumah di tepi halaman syurga. Tinggal, siapa yang tinggal berkelahi, tinggal fight ni, Nabi SAW kata, aku beri jaminan supaya aku binakan dia satu syurga tepi dengan syurga. Wa man tarakahu wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Kita tak mau gaduh dengan orang, benda benda tak betul pun, dia main cerita kat kita tak gaduh dengan dia. Perbuatan kita tak gaduh dengan dia tu, perbuatan tu bagus.
ada satu situasi kita yang patut marah, tapi dia pula marah. Dia pula maki-maki kita. Padahal dia langgar kita. Dia langgar kita, dia pula marah kita. Apa ni, siapa duduk kat sini, aku nak reverse pun tak boleh. Kita pun malah ambil tahu nak pasal lah. Dia marah-marah, dia belah. Dia berhak untuk marah balik, tapi dia tak marah. Nabi SAW kata, orang yang tinggal berkelahi, walaupun dia betul, dia patut marah, tapi dia tak marah, dia buat diam je. Aku jaminan pada dia supaya aku dapat, Allah akan beri pada dia syurga, satu rumah dalam tempat yang paling tinggi dalam syurga Allah SWT. Jadi tuan-tuan, ini kelebihan orang yang meninggalkan perkelahian, sama ada betul atau tak betul, kita tinggalkan perkelahian kerana semua tu benda yang tak baik dan tak bagus. Okey, kita azan dulu kot. Lepas tu saya ada 1-2 minit. Boleh jalan sikit. Okey, tuan-tuan, jadi kalau benda tu betul ke atau benda tu tak betul ke, kalau boleh kita jangan terlibat dengan pergaduhan. Sama ada pergaduhan kadang-kadang berlaku di kedai makan. Dia kira salah kat kita. Kita pergi kat tokek dia, kita kata cuba hang kira balik. Dia kira kat aku RM21. Aku kata aku makan tak sampai 21. Kira-kira RM18.50. Patutnya kita boleh marah tak? Boleh marah. Dia kata dia, lain kali hang jangan maknanya kat orang macam ni. Cakap betul dengan dia. Tapi kalau tiap-tiap hari kita pergi dia duduk ranjau kita, masa tu boleh marah. Boleh tak marah? Boleh. Bukan tak boleh marah. Boleh. Marah ni kena ada juga. Kalau tak ada, tak betul juga. Tapi ada tempat dia, ada level dia, kita boleh guna. Dan lagi sabda Nabi SAW, la yastakmilu abdun haqiqatal imani hatta yada'al mira'a wal jidala wa in kana muhiqqan. Sebenarnya seorang hamba tidak akan dapat kesempurnaan sebenar-benar iman sehinggalah dia meninggalkan perbantahan dan perkelahian sekalipun ia dalam keadaan yang betul. Jadi kesimpulan kita boleh habaq dalam semua hadis-hadis ni adalah perangai gaduh tanpa sebab, nak pukul orang, kira nak fight dengan orang, kira nak tunjuk kata dia bagus tanpa sebab yang apa-apa, dan kita pun tak tahu apa isu sebenarnya. Jiran bergaduh, kita pun saja pergi demang dia ni tak betul, ni ambil rak kasut balik atas kepala dia saja, buat ramai gitu. Perbuatan tu sangat dikeji di dalam syarak. Maka apa benda pun, biarlah kita ni berada dalam keadaan yang kita katakan apa, berada dalam keadaan yang jangan berkelahi tanpa sebab. Sifat sabar tu kena ada dalam semua situasi. Semoga apa-apa yang kita buat dalam kehidupan kita dalam hari ini, dia tak akan jadi kesan yang buruk akan datang. Hari ini kita gaduh dengan dia, mungkin esok lusa kita baik dengan dia. Bila kita dah baik dengan dia, kita jadi malu Allah. Alamak, aku pergi marah dengan hang, aku pergi berkelahi dengan adik-adik hang. Jadi kita dah baik, kita jadi malu Allah pula kata itu. Jadi akhlak kita dan perangai kita tu biarlah kita jaga bagi elok. Itu antara yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, nanti kita akan tengok pula berkaitan dengan lagi kata-kata Imam Ghazali rahimahullah taala. Sebenarnya berkelahi tanpa sebab yang tak apa-apa tu adalah sebahagian daripada tipu daya syaitan yang menyebabkan kita ni terjauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu saya nak bak kat tuan-tuan, satu lagi saya nak bagi tahu, baru ni saya ada buat ni daurah kitab ni. Praktikal solat sempurna daripada berdiri 13 rukun telah. Berdiri daripada niat, daripada takbiratul ihram, Fatihah, rukuk, sujud semua sampai bagi salam tu saya buat anjuran kemas negeri, kemas Timur Laut ke apa, tak ingat dah, dengan kerjasama Masjid Perangin dengan polis ni apa Timur Laut. Saya rasa balai mana kau dia pemain lah, hantar dia punya kontijen dalam 10-12 orang macam tu. Lepas tu campur dengan geng masjid ada 3-40 orang. Saya pakai kitab ni lah. Kitab ni dia ada dia punya gambar raja dia, dalil dia, hadis dia, dan di belakang sekali ada beberapa benda-benda yang sering menjadi kekeliruan. Bolehkah baca Sayyidina? Bolehkah Tok Imam baca Bismillah kuat? Bolehkah kita salam lepas semayang? Bolehkah kita kata usolli kuat-kuat? Beberapa hujah-hujah tu pengarang ada tulis di situ.
dekat saya ni dah habis daurah tu, ada beberapa kitab yang lebihan dekat saya lah. Kalau tuan-tuan berhajat untuk dapatkan, dan ada dalil gambar rajah dan sebagainya, perempuan semayang, laki semayang macam mana, saya tengok perbahasan dia sebab ada hadis dan jadi hujah yang kemah lah. Kalau tuan-tuan teringin boleh nanti lepas isyak, tapi saya parking kereta di belakang tu lah. Okey, itu saja. Esok pukul 9.15 pagi, kalau tuan-tuan kesempatan boleh tengok live dekat Facebook saya, Muhammad Syafiq bin Yusuf Ghani, sebab ada satu program anjuran PUZ kita di Pulau Pinang. Ada 3, saya, Ustazah Hafizah Musa dengan Ustazah Asma Harun tu. Tapi esok giliran saya 22 hari bulan pagi, live dekat page saya tu bersama dengan PUZ Pulau Pinang. Kita akan bincang berkaitan dengan jihad harta, tajuk dia. Jadi kalau tuan-tuan ada soalan ke apa-apa, boleh bagi tahu dalam live tu. Nanti pihak moderator tu dia akan ambil baca dan boleh kongsi lah sama-sama nanti insya-Allah. Baik, itu sahaja yang boleh kita bincang pada malam ni. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna tu atas kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.